Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. PRN Johor semakin panas. Seperti yang saya pernah katakan dan saya pernah dedakan sebelum ini, pilihan raya negeri Johor memang suatu yang amat sukar untuk diramal. Tidak seperti pilihan raya di Melaka dan juga pilihan raya di Sarawak yang telah dimenangi dengan bergaya di Melaka oleh Barisan Nasional dan UMNO dengan lebih daripada 2/3 kerusi DUN, iaitu 21 daripada 28 kerusi telah dimenangi oleh UMNO BN. Berlainan di Johor pula kali ini. Di Johor amat sukar untuk diramal siapakah atau bolehkah mendapat majoriti mudah atau dapat majoriti 2/3. Sekurang-kurangnya untuk mendapatkan majoriti mudah pun amat sukar untuk di negeri Johor. Baru-baru ini saya telah membuat satu undian secara terbuka dan keputusannya adalah seperti yang saya tunjukkan ini. Dan daripada keputusan ini, kita boleh membuat kesimpulan bahawa ada 2 kesimpulan atau 3 kesimpulan yang boleh dibuat secara spontan. Kesimpulan yang pertama, pastinya tidak akan ada majoriti 2/3. Tidak ada majoriti 2/3 yang boleh diperolehi melalui keputusan yang kita boleh lihat di sebelah saya ini. Dengan UMNO dan Pakatan Harapan, UMNO BN dan Pakatan Harapan hanya dibezakan dengan lebih kurang 4% undi sahaja. Daripada 4,800 yang mengundi dalam undian secara terbuka ini. Dan kita dapati keputusannya mengejutkan apabila BN dikalahkan tertinggal oleh Pakatan Harapan sebanyak 4% undi. Di mana UMNO BN hanya mampu mendapat 41% undi. Kemudiannya Pakatan Harapan pula berjaya mendominasi dengan 45% undi. Dengan undi yang sedemikian, pastinya tidak ada majoriti 2/3 yang boleh diperolehi. Tetapi boleh mendapat majoriti mudah, tetapi dengan majoriti yang amat tipis. Tidak ada bezanya dengan sebelum dibubarkan, iaitu hanya mendapat majoriti 2 orang sahaja. Tetapi selepas kematian bekas Menteri Besar Johor, akhirnya hanya ada tinggal satu sahaja majoriti dan itu amat tipis, dan akhirnya Menteri Besar Johor pada ketika itu telah mengambil keputusan untuk menasihatkan atau memberikan pandangan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jadi daripada keputusan ini kita dapat lihat yang pertama kesimpulannya tidak akan ada majoriti 2/3. Kesimpulan kedua, dengan tidak adanya majoriti mudah atau majoriti 2/3 ini, kemungkinan besar Perikatan Nasional akan menjadi kingmaker dengan hanya mendapat 9% undi. Perikatan Nasional boleh menjadi kingmaker, boleh menjadi direbut-rebut selepas pilihan raya. Dan kita akan melihat di antara BN dan UMNO dan juga Pakatan Harapan kalau betul seperti undian ini terjadi, makanya kita akan melihat BN UMNO dan juga Pakatan Harapan akan merayu-rayu kepada Perikatan Nasional untuk mendapatkan sokongan mereka bagi membentuk kerajaan untuk mendapatkan majoriti mudah sekurang-kurangnya ataupun untuk mendapatkan 2/3. Walaupun begitu, walaupun Perikatan Nasional bergabung dengan salah satu di antara BN dan UMNO atau Pakatan Harapan ini, kita dapati tidak juga akan mendapat majoriti 2/3. Manakala Parti Bangsa Malaysia dan juga Pejuang pun boleh juga menjadi kingmaker. Mungkin dengan 3% itu Pejuang mampu untuk menang 1 atau 2 DUN. Dan 1 atau 2 DUN ini selalunya akan menjadi kingmaker. Kita mengingat semula apa yang terjadi di negeri Sabah apabila parti-parti yang menang memerlukan bantuan sokongan daripada bebas untuk menjadi lebih kuat membentuk kerajaan. Okey, jadi kita lihat di sini
Kesimpulan yang pertama adalah tidak ada majority 2/3. Kesimpulan kedua, akan ada parti yang akan menjadi kingmaker, sama ada Perikatan Nasional atau Pejuang. Sekiranya apa yang diundi oleh 4.800 orang ini menjadi kenyataan. Dan kesimpulan ketiga, pastinya tidak lain dan tidak bukan, mungkinkah akan terjadi sejarah, menjadi sejarah di Johor, akan terjadinya gabungan, kerajaan gabungan di antara pembangkang dan kerajaan, yaitu di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Tidak ada yang mustahil di dalam politik. Kita dapat melihat tren terkini politik Malaysia bermula dengan kabar angin. Semuanya kabar angin, tidak dapat ditentukan kebenaran. Akhirnya kabar angin menjadi kebenaran. Akhirnya kabar angin menjadi berita sahih dan menjadi kenyataan. Jadi tidak ada yang mustahil di dalam politik Malaysia. Kita berharap semoga tidak ada yang akan menjadi katak-katak pula di PRN Johor. Terutamanya sekiranya ada terjadi seperti yang diundi ini, yaitu tidak ada majority 2/3 dan majority muda pun mungkin terlalu sedikit atau tiada. Mungkinkah akan terjadi sekali lagi katak melompat sekali lagi? Kita berharap negeri Johor akan menjadi negeri yang pertama yang meluluskan pindaan rang undang-undang untuk menyekat ahli-ahli politik untuk lompat-melompat. Walaupun ada bantahan untuk membuat rang undang-undang ini kerana itu hak individu kata mereka. Tetapi ada kebenaran dan ada keperluan untuk mengekalkan calon-calon YB yang menang di parti mereka yang asal, supaya akan terjadi kestabilan politik. Tidak ada lagi kes lompat-melompat yang terjadi. Okey, so apa pendapat kamu? Tinggalkan komen kamu. Adakah kamu setuju bahawa susah untuk mendapat, adakah kamu setuju 3 perkara ini? Perkara yang pertama, susah untuk mendapatkan majority 2/3 di PRN Johor. Dan majority muda pun susah untuk diperolehi di PRN Johor. Perkara kedua yang kamu boleh komenkan adalah, setujukah kamu bahawa beberapa parti ini seperti Perikatan Nasional dan Pejuang, sekiranya terbukti terjadi seperti undian ini, mereka akan menjadi the kingmaker? Dan yang ketiga, setujukah kamu ada kemungkinan, mungkinkah akan terjadi sejarah gabungan kerajaan di antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional UMNO? Kita nantikan bersama-sama kejutan demi kejutan yang pasti akan berlaku di pilihan raya negeri Johor. Dan ura-ura masih lagi kabar angin dan selalu dinafikan. Negeri Kedah pun dalam dilema, tetapi semua dinafikan dan belum ada kebenaran. Tetapi ingat, di dalam Malaysia semuanya bermula dengan kabar angin. Di dalam politik Malaysia. Okey, kita doakan negara Malaysia akan terus aman damai. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Selamat petang Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye bye.